Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syafal Bakrin Haji Suhaili. Dan saya Norbaizura Andy. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menyertai acara riadah berbasikal Semangat Hari Kebangsaan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan berangkat menyaksikan semarak perdana negara Brunei Darussalam, persembahan drone dan bunga api. Negara Brunei Darussalam akan mula berpuasa lusa. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzadin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menyertai acara riadah berbasikal Semangat Hari Kebangsaan sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-40. Diadakan untuk kali ke-6, acara tersebut bermula dan berakhir di Taman Haji Semuda Umar Ali Saifuddin. Berangkat sama paduka-paduka anak anda dan adinda ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Malik, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Perdana Wazir Sahibul Himmah wal Waqar Pangeran Muda Muhammad Bolkiah. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, Yang Berhormat Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, Yang Berhormat Pangeran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pangeran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan. Sejurus keberangkatan, baginda dijunjung menandatangani baju kenangan. Riadah berbasikal melalui jalan-jalan utama antaranya Jalan Elizabeth II, Jalan Stony dan Jalan Kumbang Pasang.
Sudah 40 km Pekayuh Besar. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menyaksikan perarakan 40 pekayuh basikal bagi acara 40 km. Setahun lebih saya orang tidak ada terima. This is the ARJ 21. Acara riadah berbasikal semangat Hari Kebangsaan menyatu padukan masyarakat sekaligus membangun komuniti sukan yang lebih sihat dan cergas. Gambar mic. Salam. Assalamualaikum. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam semalam berkenan berangkat menyaksikan semarak perdana Negara Brunei Darussalam, persembahan drone dan bunga api di ruang tingkat 2 Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah di Ibu Negara. Berangkat sama Paduka-Paduka Ananda Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teraman Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Malik dan Duli Yang Teraman Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin. Keberangkatan baginda dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Diadakan bersempena dengan sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-40, persembahan berlangsung selama 30 minit di Taman Mahkota Jubli Emas. Sejurus selesai persembahan, baginda berangkat melawat food street di kawasan Open Plaza Kompleks Yayasan. Peluang tersebut tidak dilepaskan oleh orang ramai yang berada di sekitar Ibu Negara untuk beramah mesra dengan baginda. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzadin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin, Sultan dan di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Asif Ali Zardari berikutan dengan pelantikannya sebagai Presiden Republik Islam Pakistan yang baharu. Pada menjunjung titah perkenan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzadin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin, Sultan dan di-Pertuan Negara Brunei Darussalam
bahawa negara Brunei Darussalam akan memulakan ibadah puasa lusa 12 Mac 2024. Pengumuman mengenai penglihatan anak bulan Ramadan disiarkan melalui radio dan televisyen Brunei. Pada menjunjung titah perkenan ke bawah duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, maka Yang Berhormat Yang di-Pertua Majlis Ugama Islam Negara Brunei Darussalam mengumumkan bahawa awal bulan Ramadan 1445 Hijriah bersamaan dengan tahun 2024 Masihi jatuh pada hari Selasa 1 Ramadan 1445 Hijriah bersamaan dengan 12 hari bulan Mac 2024 Masihi. Umat Islam di negara ini akan bermula berpuasa Ramadan pada hari tersebut. Upacara perbarisan tamat latihan PKBN pengambilan ke-12 menjadi kenangan manis bagi 469 pelatih selepas menjalani latihan selama 3 bulan. Program pembangunan jati diri, latihan disiplin dan fizikal, keusahawanan dan khidmat komuniti yang diikuti telah membentuk mereka menjadi belia yang bersemangat kental dan berdisiplin. Sorotan upacara perbarisan tamat latihan PKBN pengambilan ke-12 mengimbas kembali detik-detik manis sepanjang upacara tersebut berlangsung dan keberangkatan ke bawah duli Yang Maha Mulia meninjau ke 2 buah institusi pendidikan di daerah Temburong. Beta berharap program khidmat bakti negara ini akan dapat juga melatih lebih ramai lagi para belia seperti melibatkan lepasan-lepasan institusi pendidikan tinggi supaya kesan baik daripadanya boleh memberikan belia-belia kemahiran dan keyakinan untuk menyumbang kepada pembangunan negara dan sekaligus mencapai matlamat wawasan negara 2035.
Kawasan ibu kota Bandar Seri Begawan menjadi tumpuan orang ramai semalam bagi menyaksikan persembahan dron dan bunga api bagi Semarak Perdana Negara Brunei Darussalam. Acara tersebut bertambah meriah dengan keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia menyaksikan persembahan penuh warna-warni itu. Sorotan Semarak Perdana Negara Brunei Darussalam, persembahan dron dan bunga api mengimbas kembali kemeriahan acara tersebut. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengeran Muda Mahkota Pengeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah iberi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzadin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengeran Anak Isteri Pengeran Anak Sara binti Pengeran Haji Saleh Rahman semalam berkenan berangkat menghadiri majlis santap malam yang dihoskan bersama oleh Matsui Koji, Datuk Bandar Kyoto Furukawa Hironori, Vice Governor Kyoto Prefecture, dan Iwai Kazumichi, Chairman of the Committee on Tourism and Industry of Kyoto Chamber of Commerce and Industry. Pada majlis santap tersebut, Duli Yang Teramat Mulia bersabda menzahirkan keyakinan terdapat banyak peluang untuk negara Brunei Darussalam dan Jepun bekerjasama, terutama dalam bidang perdagangan dan pelaburan. Sabda Duli Yang Teramat Mulia, kedua-dua buah negara berharap untuk mengeratkan lagi pertukaran antara rakyat, terutama dalam menyambut 2024 Tahun Persahabatan Brunei-Jepun. Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia di Kyoto State Guest House dijunjung oleh Mikami Akiteru, Director General of Guest State House, dan seterusnya disembah kenalkan kepada hos-hos majlis santap malam serta pasangan masing-masing. Datuk Bandar Kyoto dalam sembah alu-aluan berharap Kyoto dapat menyumbang ke arah meningkatkan kerjasama dan pertukaran antara masyarakat kedua-dua buah negara. 少し暖かいんですけれど、今日は少し季節が前に戻って冬の京都に戻ってしまいましたが、短い時間ですが京都を楽しんでいただけれるのではないかと思っております。
Dalam sabda, Duli Yang Teramat Mulia menzahirkan kegembiraan atas keberangkatan buat julung kalinya ke Kyoto. To be in Japan once again, and in particular to visit for the first time in the beautiful city of Kyoto. Kyoto is home to many of Japan's cultural landmarks and historical sites, which is befitting towards efforts in promoting the city as a 365 days in year tourist destination. These landmarks steeped in history, culture, and tradition are the many reasons why Kyoto is the cultural heart of Japan. I also believe there are many opportunities for us to work together, especially in trade and investment, and I am confident that we will continue to further strengthen the much valued relationship in the years to come. Vice Governor of Kyoto Prefecture and Chairman of the Committee on Tourism and Industry of Kyoto Chamber of Commerce and Industry turut menyampaikan ucapan. Majlis juga diserikan dengan persembahan lagu-lagu tradisi So Kyoku dan dimainkan dengan sebuah alat muzik Jepun iaitu koto. Rombongan yang ditugaskan untuk melihat anak bulan Ramadan tahun 1445 Hijrah terdiri daripada jurutera Awang Haji Amir Hishamuddin bin Pihin Orang Kaya Amar Pahlawan Datuk Seri Setia Awang Haji Zakaria, Setiausaha Tetap Infrastruktur Perumahan dan Profesional, Kementerian Pembangunan, Hakim-Hakim Syar'i dan para pegawai Mahkamah Syariah, Jabatan Kehakiman Negara, Jabatan Perdana Menteri bersama para pegawai dari Kementerian Hal Ehwal Ugama, para pegawai dari Jabatan Ukur serta para pegawai dari Jabatan Mufti Kerajaan. Mereka tidak berhasil melihat anak bulan Ramadan. Rombongan tersebut berada di Menara DST, Ibu Pejabat Bangunan DST, Taman Rekreasi Tanjung Batu Kampung Sabun Pekan Muara dan Bukit Ago Jerodong di daerah Brunei dan Muara, Bukit Ambung daerah Tutong dan Bukit Lumut daerah Belait. Sementara itu, acara keagamaan bagi menunggu hasil ru'yah awal bulan Ramadan 1445 Hijrah diadakan lewat petang tadi. Majlis Ugama Islam Brunei MUIB bersidang selepas mengadakan penglihatan anak bulan Ramadan. Hadir yang berhormat Pihin Udana Khatim Datuk Perukai Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Perukai Haji Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama, selaku Yang di-Pertua Majlis Ugama Islam Brunei MUIB, dan yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan. Juga hadir yang berhormat Pihin Orang Kaya Perukai Seri Utama Datuk Perukai Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar dan ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Terdahulu diadakan persembahan bacaan Al-Quran diikuti dengan bacaan tahlil dan doa arwah serta sembahyang fardu maghrib berjemaah. Bersempena acara riada berbasikal semangat Hari Kebangsaan ke-40, pagi tadi diadakan tazkirah subuh di Masjid Omar Ali Saifuddin di Ibu Negara. Antara yang hadir beberapa orang Menteri Kabinet. Tazkirah bertajuk Bersatu Mencapai Cita Negara disampaikan oleh Haji Awang Muhammad Najib bin Haji Awang, Pegawai Ugama Kementerian Hal Ehwal Ugama. Yang kedua, kerana kita ini beriman dan bertakwa. Semangat kesukanan yang tinggi dan penglibatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam menunjukkan baginda merupakan ikon dalam menjana serta menggerakkan aktiviti sukan dan mempraktikkan ke arah kehidupan bergerak aktif serta sihat di negara ini.
Kebawah Duli Yang Maha Mulia sangat mengutamakan kesihatan untuk rakyat-rakyatnya dan merupakan contoh signifikan kepada rakyatnya untuk mengamalkan gaya hidup sehat. Di samping itu juga kita ni sebagai rakyat Brunei juga mesti juga mengamalkan gaya hidup sehat untuk menjaga kesehatan tadi. Kepribadian Kebawah Duli Yang Maha Mulia yang tangkas satu sudah jelas bahawa baginda memang ikon yang patut diikuti dalam kesukanan. Saya sangat bangga mempunyai raja yang memberi teladan kepada rakyatnya bahawa sehat fizikal, sehat minda itu antaranya melalui bersukan. Saya amat berbangga untuk menyertai Wiriada berbasikal kerana bagi saya Kebawah Duli Yang Maha Mulia adalah contoh yang terbaik dalam menganjurkan rakyatnya untuk mengamalkan gaya hidup sehat dan baginda merupakan ikon yang patut diikuti dalam bersukan. Syaklah ikut Sultan berbasikal gaya hidup sehat. Siap kan lihat Sultan berbasikal. Gembira kan lihat Sultan berbasikal. Ke arah memberikan galakan dan semangat kepada orang ramai untuk menghadapi bulan Ramadan yang akan menjelang tiba secara fizikal dan mental. Pagi tadi, High Tune Group of Companies melalui anak syarikat Universal Services dengan kolaborasi bersama Pusat Promosi Kesihatan, Happy Environment and Lifestyle Heal, Gleneagles dan Fitness Zone menganjurkan sihat untuk Ramadan. Acara dirasmikan oleh Puan Yang Terutama Nahida Rahman Shumona, Pesuruhjaya Tinggi Republik Rakyat Bangladesh ke negara Brunei Darussalam. Antara aktiviti yang dijalankan berjalan pantas dan peraduan mewarna bagi kanak-kanak. Acara juga diisikan dengan ceramah mengenai hukum puasa dalam aspek kesihatan. Ketua Kampung berperanan serta bertindak sebagai perantara dua hala bagi pihak kerajaan serta penduduk kampung di samping mengawasi kepentingan dan keselamatan kampung. Pangeran Muhammad Amir Mubarak bin Pangeran Haji Hashim, pemangku pegawai daerah Brunei dan Muara, berucap demikian semasa majlis pengundian dan pemilihan calon Ketua Kampung Pancur Murai dan Wasan serta Ketua Kampung Masin Mukim Pengkalan Batu. Calon tunggal bagi mengisi jawatan Ketua Kampung Pancur Murai dan Wasan, Awang Mokhtar bin Haji Besar, berusia 42 tahun. Sementara dua calon bagi jawatan Ketua Kampung Masin, Awang Muhammad Muaz Hafizuddin bin Moksin, berusia 32 tahun dan Abdul Aziz bin Haji Badar, berusia 55 tahun. Majlis diadakan pagi tadi di Dewan Kemasyarakatan Mukim Pengkalan Batu. Majlis Belia Daerah Tutong MBDT serta Persatuan-Persatuan Gabungan di bawah Majlis Belia Daerah Tutong dengan kerjasama Majlis Perundingan Kampung Penanjung pagi tadi mengadakan upacara Semarang Hari Kebangsaan. Acara sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-40 diadakan di Pantai Peranginan Pengkalan Pinang, Kampung Penanjung, Daerah Tutong. Hadir Awang Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Majlis diselajurkan dengan pelancaran Tugu Kenangan 40 tahun Hari Kebangsaan. Tugu Kenangan didirikan sebagai kenangan dan ristaan buat generasi akan datang. Dengan kedatangan bulan Ramadan yang bakal tiba, umat Islam perlu bersyukur dengan memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberikan kesihatan, antara nikmat terbesar yang diberikan kepada hamba-Nya serta diberikan kemampuan untuk melakukan amal ibadah di bulan suci Ramadan. Perkara tersebut antara intipati ceramah menjelang kedatangan bulan Ramadan diadakan di Masjid Kampung Bukit Udal, daerah Tutong pagi tadi. Ceramah bertajuk menuju ke arah muslimah yang lebih baik menekankan bulan Ramadan perlu diisi dengan memperbanyakkan membaca Al-Quran, merebut peluang mengerjakan amalan bersedekah
serta berlumba-lumba mencari amal kebajikan. Dianjurkan oleh ahli jawatan kuasa takmir Masjid Kampung Bukit Udal dengan kerjasama tenaga pembimbing kelas bimbingan muslimah dari Masjid Kampung Bukit Udal, Masjid Kampung Layong, Masjid Pengiran Muda Abdul Wakil Kiudang dan Masjid Kampung Bang dalam daerah Tutong. Bulan Ramadan merupakan penghulu segala bulan dan amat dinanti-nantikan oleh umat Islam kerana bulan Ramadan penuh dengan keampunan dan keberkatan. Sebelum kedatangan bulan Ramadan, umat Islam sangat digalakkan untuk mempersiapkan diri, antaranya persiapan rohani dan jasmani. Perkara tersebut antara intipati tazkirah bertajuk Persiapan Menjelang Ramadan. Tazkirah diadakan sempena program Malam Munajat Ambang Ramadan khas untuk wanita kali ke-14. Dianjurkan oleh Kementerian Hal Ehwal Agama, antara yang menyertai Datin Haja Nahriah binti Haji Awang Aspi, isteri Menteri Hal Ehwal Agama, dan Deng Haja Florinda binti Haji Majnis, Ketua Kumpulan Meraih Berkah. Juga menyertai ahli-ahli keagamaan Kumpulan Meraih Berkah, jemaah wanita dari beberapa buah masjid, serta warga kerja Kementerian Hal Ehwal Agama. Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Agama melalui bahagian pembangunan Mu'alaf, Tarbiyah Mu'alaf dan Unit Dakwah Daerah Tutong mengadakan program tarbiyah menjelang Ramadan bersama Mu'alaf. Acara diadakan di Pejabat Unit Dakwah Daerah Tutong. 50 peserta mu'alaf khususnya di daerah Tutong menyertai program tersebut yang dibimbing oleh 2 orang penolong pegawai perkembangan agama. Program antara lain bertujuan bagi meningkatkan kefahaman dan pengetahuan para mu'alaf mengenai puasa di samping menyuntik semangat mereka agar menjalani ibadah puasa dengan penuh keimanan dan ketakwaan. Pelibatan penulis-penulis muda, pegawai dan kaki tangan dalam institusi kerajaan, mahasiswa dan pelajar institusi pengajian tinggi serta guru-guru amat diharapkan bagi mempermudahkan lagi astrawani mencari pelapis kerana rata-rata astrawani pada masa ini dianggotai oleh golongan emas. Seruan tersebut disuarakan oleh Dayang Haja Hairani binti Haji Awang Damit, Pemangku Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka semasa Majlis Perasmian Mesyuarat Agong Angkatan Sastrawan dan Sastrawani Astrawani kali ke-45. Teks ucapan beliau dibacakan oleh Pangeran Haja Rosenani binti Pangeran Haji Halus, Pemangku Timbalan Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. Mesyuarat turut membincangkan strategi dan pendekatan inovatif bagi memajukan peranan dan aktiviti astrawani dalam memartabatkan serta menggerakkan kegiatan sastra, bahasa dan budaya Melayu di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Mesyuarat diadakan di Dewan Bahasa dan Pustaka Berakas. Persekitaran Taman Mahkota Jubli Emas dimeriahkan dan diwarnai dengan persembahan dron dan percikan bunga api. Acara Semarang Perdana Negara Brunei Darussalam, persembahan dron dan bunga api, anjuran Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan itu berlangsung semalam di Taman Mahkota Jubli Emas Bandar Seri Begawan. Persembahan yang berlangsung selama 30 minit itu menarik perhatian ribuan pengunjung. Kehadiran para pengunjung jelas menunjukkan kesepaduan semua pihak serta orang ramai dalam memeriahkan lagi acara-acara sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-40. Waktu-waktu perkhidmatan kaunter penerimaan pembayaran dan kaunter perkhidmatan pelanggan di pejabat-pejabat tanah daerah pada bulan Ramadan ialah seperti berikut.
Bagi kaunter pembayaran di Pejabat Tanah Daerah Brunei dan Muara, Tutong dan Belait akan dibuka pada hari Isnin hingga Khamis mulai pukul 8.15 sehingga jam 12 tengah hari kecuali pada hari Sabtu dari 8.15 pagi hingga 10.45 pagi. Manakala bagi Pejabat Tanah Daerah Temburong, kaunter pembayaran dibuka pada hari Isnin hingga Khamis mulai pukul 8.15 sehingga 12 tengah hari kecuali pada hari Sabtu sehingga 10.15 pagi. Bagi kaunter perkhidmatan di kesemua pejabat tanah daerah akan dibuka pada hari Isnin hingga Sabtu mulai pukul 8.15 pagi sehingga 1 petang. Kesemua pejabat tanah daerah akan dibuka setiap hari kecuali pada hari Jumaat, Ahad dan hari kelepasan awam. Maklumat lanjut, orang ramai boleh melayari laman sesawang Jabatan Tanah atau Instagram Jabatan Tanah. Sebuah syarikat dikenakan kompaun oleh Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi Jastri di bawah Akta Kesalahan Rampaian 2021. Syarikat teratai Mekar Sendirian Berhad didapati bersalah kerana membuang sampah bahan binaan di kawasan Tanah Lapang, Kampung Lubuk Pulau dan dikenakan kompaun RM1,000. Syarikat berkenaan diberikan tempoh 7 hari menjelaskan denda kompaun. Kerja kecemasan penggantian paip air utama yang pecah di loji rawatan air Layong selesai dilaksanakan 2 petang tadi yang memerlukan penutupan sementara di loji rawatan air berkenaan. Jabatan Kerja Raya sedang giat berusaha mengembalikan bekalan air kepada orang ramai dan proses pemulihan akan mengambil masa sehingga pulih sepenuhnya. Hubungi talian Darussalam 123 bagi bekalan air tangki. 40 pengayuh basikal dari ke-4 daerah menyertai kayuhan riadah berbasikal sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-40. Kayuhan sejauh 40 km bermula dan berakhir di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Pelepasan kayuhan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Para peserta terdiri daripada pekayuh basikal atlet negara dan kelab-kelab di bawah Persekutuan Basikal Brunei Darussalam. Lebih kurang 80 orang peserta ekspedisi kayak Belia HK40 menamatkan kayuhan kayak mereka yang berlangsung selama 3 hari. Ekspedisi tersebut mencakupi kejauhan hampir 90 km bermula dari pantai Sungai Liang dan berakhir di pantai Tanjung Batu, Muara. Majlis penyampaian sijil ekspedisi berkenaan diadakan petang tadi. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Awang Haji Zakaria bin Haji Surudin, Setiausaha Tetap Kebeliaan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Ekspedisi Kayak Belia HK40 dilaksanakan dengan kerjasama antara Pusat Pembangunan Belia, Outward Bound Brunei Darussalam, Jabatan Belia dan Sukan serta Persatuan CARE. Ekspedisi mempamerkan semangat patriotik dan kecintaan kepada negara melalui penglibatan dalam aktiviti-aktiviti seumpamanya. Obstacle, challenge contohnya ombak yang tinggi 3 meter. Gunakan kaedah yang telah diajarkan oleh jurulatih. InsyaAllah semua obstacle itu akan dapat dilalui dengan semangat kental, pantang menyerah. Pengalaman yang dari Sungai Liang memang mencabar. Kan dari kaji cuaca pun menunjukkan yang Rafsia masa ni disarankan untuk kepada belia-belia yang anak muda untuk mencuba yang aktiviti yang mencabar inilah. Untuk kayak ni memang diperlukan dari fizikal sama mental lah. Lebih 50 peserta mengambil bahagian dalam perlumbaan basikal Lubut Criterium 2024. Acara diadakan di kawasan RPN Lumut di Mukim Liang, daerah Belait.
Perlumbaan basikal kriterium diadakan buat julung kalinya di Mukim Liang dan ia dibahagikan kepada 4 kategori. Acara yang dianjurkan bersama oleh Majlis Perundingan Pekan Kuala Blight, Majlis Perundingan RPN Lumut, Blight Cycling Club dan AQ Race bertujuan mempromosi dan meningkatkan lagi kesedaran masyarakat akan pentingnya amalan gaya hidup sihat. Kejohanan bola sepak Liga Belia FABD bawah 20 tahun. Pasukan DP MMFC dinobatkan sebagai juara Liga Belia bawah 20 tahun selepas menang 2-0 ke atas AKLS FC dalam saingan peringkat akhir petang tadi di Stadium Mini FABD Brakas. DP MMFC jersey merah lebih awal berada di depan untuk mendahului kedudukan 1-0 ke atas IKLS MB5 pada minit ke-35. Manakala gol kedua dan kemenangan DP MMFC dijaringkan pada minit ke-83. Hadiah disampaikan oleh Awang Haji Faisal bin Haji Muhammad Yusuf Patail, Presiden Persatuan Bola Sepak Brunei Darussalam FABD. Kelab DP MMFC juga dianugerahkan sebagai pasukan fair play sepanjang perlawanan diadakan.